Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ketua ulama dia ayat yang kedua ni, min ajli zalik, oleh kerana itu, kata benar, kami telah tetapkan ala Bani Israel, ke atas Bani Israel, annahu, bahawasanya, man qatala, barang siapa yang ia telah membunuh nafsan, seseorang, bi ghairi nafsin, bukan kerana jiwa itu bunuh orang lain, atau fasad, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, atau fasadin fil ard, faka'annama, maka seolah-olah qatalan nasa jami'an, ia telah bunuh manusia semuanya. Bunuh seorang seolah bunuh satu keturunan. Waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan, membiarkan hidup seseorang, faka'annama, maka seolah-olah dia membiarkan hidup satu keturunan. Maksudnya ahyan nas jami'an, ni mana satu keturunan tu hidup. Membiarkan hidup satu orang, seolah-olah membiarkan hidup satu keturunan. Itu kata jami'an, satu keturunan dia hidup. Kalau kita mati bunuh seorang, satu keturunan dia tak ada. Kalau kita menghidupkan, membiarkan hidup seorang, satu keturunan dia terjaga. Jadi balik kepada maqasid syariah, apa tu maksud syarak. Sesuatu nak jaga agama, nak jaga jiwa, nak jaga harta, ada 5. Nak jaga nyawa, nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga maruah, nak jaga harta, sorry ke apa? Keturunan dah. Tak lagi keturunan satu. Nak jaga setiap syariat tu, maksud dia nak jaga nyawa. Nak jaga agama tu, agama, nyawa, harta, maruah, keturunan. Hati nyawa dan keturunan juga. Nyawa dan keturunan. Kalau bunuh dia, habis keturunan dia tak ada. Atau kalau kata keturunan lebih nampak konteks disyaratkan perkahwinan tu, jaga keturunan. Walaqad ja'at, dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami. Tengok cara agama. Datang rasul. Tuhan boleh buat datang rasul tanpa bayinat, boleh. Mewajibkan kita terima, boleh. Tapi nak beritahu agama kita ni jenis lagu tu. Tuhan ada metod buat agama kita ni. Datang tu bawa bukti. Bawa bukti. Nabi datang bawa bukti. Kalau Nabi datang, metod dia bawa bukti, apatah lagi ustaz datang. Nabi pun kena bukti. Kita tak boleh kata kita kalau kita cakap terima, tak ada bukti pun kena terima. Tak ada lah itu. Metod dia dalam itu. Tak kira lah bukti dalam bentuk mukjizat kah, atau dalam bentuk Quran, tulisan Quran pun mukjizat juga. Kemudian semua
Inna katsiran minhum, sesungguhnya kebanyakan dari mereka. Dia kau budak belakang ni boleh juga. Ba'da dzalik, sesudah itu, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, sungguh musrifun ni melanggar, melampaui batas. Kau tak makan, kulu washrabu wala tusrifu, lebih daripada had. Musrifun ni, kalau kita mengaji makna perkata ni, lama-lama ni kat kalimah banyak musrifun ni. Lama-lama boleh ingat kalimah ni. Tak payah, tak payah pun. Ingat kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi atas makna mencegah kemungkaran. Jadi hukum qisas ni buat tajuk, hukum-hukum dari Islam ni buat tajuk mencegah kemungkaran. Innama, sesungguhnya, jaza, balasan, ataupun hukuman, alladzina, orang-orang yang yuharibun Allah, yang memerangi Allah dan Rasulnya, yakni dengan menyerang kaum muslimin, terang-terangan memusuhi dan mengadakan kerosakan di muka bumi, melakukan pembunuhan, merampas harta dan mengacau keamanan. Wa yas'auna fil ardi, dan usaha di bumi, fasada, melakukan kerosakan. Lekat dah ni kali, mudah-mudahan. Fasad. Hanyalah dengan yuqatalu, dibunuh, hukum dia dibalas bunuh, atau yusallabu, disalib, Kalau yu'a ni pasif, yu'a bunyi yu'a ni pasif. Yuqatalu, yusallabu, u'a pasif. Kalau bahasa Melayu tak ada pasif, pasif. Bahasa Arab pun ada bentuk pasif. Kalau u'a pasif, ui aktif. Ni dibunuh, disalib, atau tuqatta'a, dipotong, aidihim, tangan mereka, dan wa arjuluhum, dan kaki mereka, secara silang. Mana secara silang ni? Kalau orang accident macam mana yang jadi susah? Patah kaki kanan, lepas tu kalau orang susah, kalau accident jadi payah tak? Kaki tangan kanan patah dengan tangan kiri, kenapa susah? Payah dia tak? Hatu silang kali. Silang. Hatu accident. Hak ni dipotong. Bayangkan, payah. Cuba kalau kaki kita hak belah kanan patah, tangan belah kiri patah.
Tak silang. Silang mudah sikit dia. Cara silang juga. Wallahualam lah. Tapi cerita accident sama dia kaya. Payah tak? Payah. Kita tak dia payah. Silang payah. Tu ada kita ni. Apa tu accident Ada accident tu kita kelah hari Ahad tu, orang ajar anak dia accident. Suami isteri accident. Suami tak pasal apa, tangannya. Isteri dia kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan tu. Jadi payah ni. Mana nak kita anda nak angkat, susah rumah. Dia tajuk ni bukan nak menyasar dia, nak bagi sedar Bukan niat nak menyasar, nak bagi sedar. Nak risau sikit. Macam mana tu? Atau nak kurang. Kalau kita pernah nak tanya tu, kalau kita tak pernah rasa, tak tanya orang yang patah tu kan. Ini payah tadi. Kalau ada pengalaman tahu ni. Kita tak ada pengalaman. Tak rindu kan. Patah gigi ada, patah gigi, retak gigi, accident tu ada. Tangan tak nak masalah. Hak yang berlaku, yang kita jadi faham tu, kes berlaku tu buat kita nak faham aja. Kan? Ya, dia tu sampai kena kakak dia kena angkat di tanah. Mana kena orang tak nak gimana urus dia. Tak ada nak bangun tadi. Al-Yunfau atau dibuang negeri. Atau diasingkan dari tempat kediamannya, dibuang negeri. Anda boleh baca lebihan ni. Asalnya yunfau nafi, dinafikan duduk negeri itu kan kira-kira. Ini kita faham dah ni. Zalika lahu, yang demikian itu bagi mereka khizyun fi dunia, kehinaan fi dunia, di dunia. Walahum, dan bagi mereka fil akhirah, di akhirat nanti, adabun azimun, yang besar. Jadi dalam konteks hukum Islam ni, sebelum ditangkap, taubat. Curi ke, mana? Tapi kalau dah tangkap, tadi illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Min qabli, sebelum an taqdiru alaihim, sebelum ditangkap mereka. Maka ketahuilah, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi maksud asal ni ialah nak menyedarkan. Masuk asal tu buat tu bukan nak nanya, nak menyedarkan. Tapi bila sedar dah, cerita lain lah, ni nak menyedarkan. Kenapa kalau dah tangkap baru sedar tak dia tu apa tu, ibarat macam tak dimaafkan? Kenapa? Sebab bila dah tangkap ni, dia cerita lagu lain, dia macam dah sedar tak gagah. Sebelum jadi gagah. Macam inilah. Sedar mana lebih meyakinkan? Sedar di dunia ke sedar dalam neraka? Sedar di dunia. Sama kata kita. Sedar sebelum apa tu kata tu bahasa kita. Sedar sebelum dengan sedar selepas tu, sedar sebelum ni dia lebih kuat. Dan sudah ni dia tak gagah, lepas tu buat budak. Dia macam dalam konteks apa, dalam konteks macam
orang yang macam mengaji dia sedar dengan dia mengaji dulu. Ya Allah, aku mengaji dah, ya Allah, aku mengaji dah, bagilah aku sembuh. Satu lagi, dia tak ngaji lagi, Allah bersakit ke dia. Ya Allah, bagilah aku sembuh, lepas ni aku mengaji, kalau tak sembuh tak mengaji. Jadi dua keadaan tu, makna dia gagah mana keinsafan. Gagah buat dulu. Dah kena tu, mana hak tu dia tak gagah. Dia tak segagah kesedaran sebelum dengan kesedaran selepas ni. Hak sebelum lebih gagah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, maka carilah jalan kepadanya sarana. Wasilah ni ialah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Sarana. Apa sarana? Macam contoh kita tak? Kita nak berdoa, kita nak gagahkan doa kita nak ke mana? Selepas kita dengan kita sebut nama Allah. Nama Allah tu wasilah. Ya Allah. Allah suka dah ya Allah, suka. Kan sebut nama-nama dia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mana sebut nama-nama Allah. Atau selepas kita buat kebaikan, sebagaimana sama ada kebaikan tu bentuk tolong orang lain atau kebaikan tu dalam bentuk amalan baik, amalan-amalan yang soleh, ibadat. Lepas tu kita berdoa. Itu sarana juga. Jadi sarana-sarana yang dibenarkan oleh agama. Macam cerita 3 orang yang dia terperangkap dalam gua. Dia sebut barang-barang baik dia. Tu wasilah juga. Istilah kita tawassul, kan? Tawassul yang dibenarkan, tawassul yang bermasalah dan jadi polemik. Kita kena faham juga. Jadi kalau kita mengaji Quran, sebenarnya sesat, masalah je lah. Kan? Kita faham tadi syirik, sesat, tak masalah pun. Mana wasilah yang dibenarkan dalam mana, wasilah yang berbahaya tu dalam mana. Kita faham lah. Kita mengaji tak tahu habis. Mana ada dah unsur-unsur yang kita faham? Tak ada sebenarnya. Yang tak ada risiko, yang Allah galakkan, banyak. Yang berisiko, yang Allah larang, ada. Maka kita kena, patut kita ikutlah cara tu. Wajahidu, dan berjihadlah kamu fi sabili, pada jalan la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi apa-apa agama, cara beragama ni, kita mestilah sandar kepada tulisan. Hak tulisan paling autoriti ialah kan? 3 lah. Nombor 1, kalam Allah. Nombor 2, kalam Nabi. Nombor 3, kalam sahabat Nabi. Segala luar Quran yang mengkabur kepada Quran itu sudah kena pasti sebagai palsu. Kalau konteks akidah. Nah, konteks akidah, segala sesuatu yang luar hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan yang bukan hadis, bercanggah dengan makna zahir Quran, itu adalah palsu. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, degil, lau anna, kalaulah sekiranya, bahawasanya bagi mereka ada ma fil ardi jami'an, bumi dan seluruhnya. Bumi dan seluruhnya ni semua orang faham bahagia. Tapi orang mengaji wahyu lama dah faham.
bahawa nak banding kepahaman wahyu dengan bumi dan seluruhnya ni macam tak ada apa aja bumi dan bumi dan seluruhnya ni atau diganti bumi lain ni, nak banding kepahaman wahyu ni macam tak ada harga. Tak boleh banding. Jadi orang ni kadang-kadang atas masuk alasan dunia tak nak mengaji. Tapi bila kita mengaji wahyu, kita nampak bukan salah cari dunia. Tapi sama tak ada mengaji wahyu, sebab wahyu berharga lagi. Mak, nak Allah nak beritahu wahyu lebih berharga ni, akidah lebih berharga nak lebih tahu lagu ni. Sampai sangat korban untuk ukih baru faham. Padahal kepahaman ni kat dunia lagi sepatutnya baru faham bahawa benda ni salah. Lepas tu kalau ada harta belaka, nak korban belaka untuk selamat daripada kesilapan ni. Tak boleh, tak jadi. Mana standard tu ya? Dah silap, mana harta banding gitu ya, apa? Nak tembus kesilapan. Tak boleh. Padahal kat dunia ni anggut dengan geleng, anggut dengan geleng. Ni anggut dengan geleng tu menyebabkan tak kena benda tu. Bagi dengar, oh tak boleh gitu ya. Tapi benda ni kalau tak tahu, orang sanggup jual. Kalau harta tu sebesar bumi sanggup jual. Ditumur nilai. Kat dunia tu gitu ya. Macam kita kata luar biasa Allah saja. Kan? Benda ni simple je. Kita orang faham lah, tak faham lah. Nilai kepahaman ni orang sebelum kembali ke rahmat Allah bukan semua faham. Padahal benda tu wajib faham, patut faham, kena faham. Banyak orang silap kat sini. Bila balik ke dunia, silap ni tak dengar. Kalau dengar boleh faham apa. Kan? Boleh faham apa. Bukan bayar pun terang luar biasa Allah saja tu apa dia gini. Mudah ya. Bukan perlu ngaji tinggi. Semua orang boleh faham. Semua orang boleh selamat. Tapi kerana sibuk ke dunia, tak ada nak mengaji, nak tembus kesilapan ni, ada harta belaka. Mana tak ada orang kaya satu bumi ni. Kalau ada pun tak boleh nak tembus. Sebenarnya tak berlaku pun. Sebab mana ada harta, ada habis harta. Kalau ada pun tak boleh. Apa hakikat tu mana ada harta. Mana ada kita bawa kosong tu. Kalau ada pun tak boleh tembus. Hakikat tak ada. Kalau ada pun tak boleh tembus. Begitu. Untuk menebus liyafdali dengan dari azab kekal hari kiamat, min azab yaumil qiyamah. Sebab tu konteks agama ni kena jelas. Dan dalam konteks baru kita boleh terima. Jangan kita main ikut dah lagu tu orang kata tiba silap habis kita. Ma tuqub bila minhum. Tidak ma tuqub bila minhum, tidak diterima dari mereka tebusan tu. Jadi yang berharga tu hak mana? Kepahaman ke harta? Harta ni mau bernilai, tapi jangan kita letak lebih daripada kepahaman. Kepahaman bernilai lagi. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Amat pedih, sentiasa pedih, berterusan pedih. Jadi nak beritahu kita, nak sedar sikit bila kena sentuhan api neraka, lupa habis kesenangan dia selama. Seolah-olah tanya dia, pernah senang? Tak pernah. Mana memori tu hilang. Nak kata beratnya azab neraka ni. Susah mengaji. Susah mengaji ya. Kena dengan nikmat syurga, susah dah mengaji. Tak susah mana. Padahal susah mengaji ni. Tiap hari mari sini, kecuali hari Sabtu, Jumaat Sabtu je. Mana? Susah 3 guna ni. Sentuh je kesenangan syurga, segala kesusahan hilang habis. Seolah tak pernah senang, tak pernah susah. Lupa habis susah. Mana pernah susah kita tunjuk pada azhar saja. Tapi nak kata syurga tu, macam mana boleh lagu tu? Sikit sentuhan syurga, hilang habis memori susah dia. Jadi jangan lagi terfikir hak bangkai hilang memori ni. Mana tak ada apa kan? Senang. Kita syok-lah ada rumah, senang ada rumah saja gitu di mana-mana di Korea senang. Kena dengan api neraka tu hilang habis di Korea. Bukan salah di Korea, kita nak pergi kalau ada duit. Kan? Ada kalau ni, ada kalau ni.
Learning tengok, kalau lagi learning kan. Marilah melancong ke Malaysia. Marilah melancong kawasan-kawasan Malaysia, tak habis lagi. Kenapa tak habis lagi? Nak pergi luar payah lah ni. Lepas tu lah ni promosi kata, pergi jalan Malaysia berlaku. Banyak tempat tak, pulau perhentian, pulau-pulau kat Malaysia dia tak habis lagi je. Tak kan? Daurah lepas, ustaz kata aku tersat cemburu. Tak cemburu kita sana juga tengok ni. Bukan salah jalan. Siru fil ard. Jalan. Lepas tu jalan-jalan tu tengok, fikir balik hari ngaji. Kan? Hari Jumaat Sabtu pergi jalan. Lepas tu fikir balik, hari ni hak dalam Quran kata ni, hak dalam Quran kata ni. Mana fikir balik hak Quran kata. Tujuannya nak tengok balik Quran kata ni betul ke salah. Kalau pergi, jangan pergi kosong. Maklumat wahyu tak ada kita. Ingat cerita burung Huhud ni. Mana dia pergi begini saja. Dia pergi, dia mengaji bagaimana agama di negara sana. Mana bukan pergi kosong, comel gitu Anak teringin nak jalan balik ni di Bandung. Lagi telefon video dengan sahabat kita di Bandung aku mau ke Bandung ini, mau ke Bandung sekarang. Jangan, 3 tahun lagi ni. Sekarang jangan datang, bahaya sekarang. Kita betul nak pergi sana, marah lagi, nak balik marah lagi. Cari penyakit. Yuriduna, mereka ingin yakhruju minan nar. Yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin sangat keluar dari api neraka. Nak sangat keluar sangat. Wa ma hum, bila ma atau bi, dia penegasan. Tidak, mereka sama sekali dapat keluar dari neraka. Jadi kita kena faham, Quran beritahu tak boleh keluar ni bukan kerana syirik saja. Kufur ni banyak, tanduk dia. Salah satu dia syirik. Jadi diberitahu guru kita, kufur ni atau syirik ni seumpama belon. Tak belon. Kita tiup tu, nak tiup payah. Tapi nak jadi pecah mudah. Ambil jarum, gitu. Mana Allah nak beritahu, begitulah orang yang jahil. Keadaan akidah dia tu masa dia tak tahu kan, dia tak tahu barang-barang mana yang boleh menggunakan kita. Itu masa semudah apa? Semudah ambil jarum gitu. Tapi kalau kita ni mengaji, kita dah tahu dah di mana-mana yang boleh punah kita jaga. Di mana kepahaman je, tak payah. Kan? Barang kena jaga kepahamannya. Tapi kalau kita tak mengaji, tak tahu. Barang kepahaman ni kadang-kadang kita langgar juga. Barang-barang etikat. Walahum, dan bagi mereka ada mukim. Siksaan yang kekal. Mukim. Masjid mukim. Mukim. Ada mukim. Kita jangan kita mungkin di Kelantan, orang Kelantan mungkin faham masjid mukim. Kalau negeri lain tak ada istilah masjid mukim. Masjid ya. Kalau bukan masjid dipanggil apa? Surau, musalla. Kita kenangan kita tak mahu lupa tu satu pengalaman agak pahit jugalah. Bukan pahit lama pun. Kita buat masa kita keluar daripada kawasan, kita kiah tak rasa, kita pergi duduk pasal tubuh kan. Kita pernah duduk pasal tubuh, kita ngajar kreatif kat pasal tubuh tu. Depan tu ada masjid. Tahu kali masjid, kita pun nak pergi solat Jumaat, masjid depan tu. Kita tengok tak ada orang. Mana orang tak mahu. Tengok tu masjid dah. Tak ada orang. Masjid mana? Rupanya ala depan. Dekat stesen, dia minyak tu. Masjid Masjid Lenih Raya Takwa. Taman Takwa. Tak mana tu. Itu masjid. Tapi tak tahu lah, dia tak tahu. Buat Jumaat. Tidak Jumaat lagi. Tak ada Jumaat. Betul. Pasal tidak masjid mungkin lah. Tu lah.
kita orang luar tu ingat Islam masjid ni, masjid mungkin kat luar ada Islam masjid mungkin masjid. Kalau bukan masjid tak buat solat Jumaat ni, musalla ada masjid. Nak kata benda tak payah pun nak faham, tapi itulah. Silap kat sini tak apa. Kalau silap berkaitan dengan akidah lalu mana? Benda kita mudah, simple je, tak. Dan pencuri lelaki, wasariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan dalam hukuman dalam hukuman hadnya ialah faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka berdua. Ni pun tak sama tadi. Mana berlaku kecurian. Kecurian tu nisbah yang kalau dia ditangkap, kalau sabit kesalahan, hukum dia potong tangan. Tapi sebelum ditangkap, diwar-warkan. Makna kalau si pencuri ni mengembalikan barang yang dicuri itu sebelum ditangkap, maka tidak dikenakan had. Lepas tu bagi orang yang mencuri dia fikir nak hilang tangan ke lagu mana. Dia fikir kan, nak hilang tangan ke lagu mana. Kalau orang jenis mikir sikit, tak ada, bukan dia hilang tangan bagi balik. Tapi kalau dah ditangkap, tak ada tak. Jazaan, sebagai balasan bima kasada, atas apa yang mereka usahakan. Tengok kasabah. Kasabah ni semalam melakukan kan, kasabah. Baik ke buruk? Baik. Dah asal kalimah kasabah baik. Tapi ni baik ke buruk? Buruk. Makna apa ni? Sindir. Sindiran. Macam kita katalah, kita kata kepada penjenayah, ni sebagai balasan perbuatan baik. Kita baik ni buat dalam kurungan kan? Maksud dia bukan baik, sindir. Kita buat macam kurungan. Ini atas perbuatan baik yang dia telah lakukan. Maksud apa dia? Sindiran, bukan baik, buruk. Kalau buruk dalam masyarakat iktasabah. Dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabah. Asal iktasabah tu buruk ni. Tapi disebut perkataan buruk ke baik, perkataan baik untuk buruk ni nak beritahu satu, sindir. Satu lagi nak beritahu kita bahawa asal dia hak baik mudah buat. Kasabah tu mudah buat. Mana mudah buat? Kasabah payah sebut, payah buat. Mana barang buruk payah buat asal. Tapi kalau fitrah kita penuh, barang buruk mudah buat, barang baik payah buat. Punah fitrah kita. Asal dia barang baik mudah buat, barang buruk payah buat. Tapi kalau fitrah dia penuh, barang buruk mudah buat, barang baik payah buat. Nakalan min Allah, pembalasan dari Allah. Wallahu, dan Allah itu maha perkasa, azizun, maha bijaksana, hakim. Ini ada huraian ni, kita tak jelas sebab kita nak berkata saja. Dia baca ni. Faman taba, barang siapa yang bertaubat. Mana dia kata taubat itu tidak menggugurkan hak anak-anak berupa pemotongan tangan dan pengembalian haknya. Tetapi jika pemiliknya memaafkan sebelum dilaporkan kepada pemerintah, mana dia, ataupun dia bagi sebelum ditangkap, maka pemotongan tangan digugur. Berasal dia nak barang tu balik tu asal dia. Dan asal dia nak hapuskan tabiat mencuri. Faman taba, barang siapa yang bertaubat min ba'di zulmihi, dari sesudah kezalimannya, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya. Tajuk dia
kalau selepas taubat diterima, tapi hak kena. Tapi kalau sebelum ditangkap, harta tu telah dipulangkan, maka hak pun tak kena, digugurkan. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah yatubu alaihi, menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam ta'lam, apakah tidak? Alam ta'lam, apakah tidak? Engkau mengetahui. Apakah tidak engkau mengetahui? Anna Allah, bahawasanya Allah itu milik dia. Milik dia. Kenapa dia milik dia? Mulku, kerajaan. Kerajaan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Dia mengazab orang yang dia kehendaki, pada ilmu dia yang layak kena azab. Pada ilmu dia yang layak kena azab. Wa yaghfiru liman yasha, dan dia mengampuni bagi orang yang dia kehendaki, bagi ilmu dia yang layak dapat mengampuni. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu Maha berkuasa. Atas segala sesuatu Maha berkuasa. Kalau hari-hari, kalau tiap hari kita main dua muka lagu ni, dua muka alamu ni kan? Percaya tak? Gaya. Cuba kita tengok, kita buat muhasabah, hak daurah lepas. Ada kesan tak? Daurah kedua, nampak ada kesan tak? 2 kali kita tengok pula. 3 kali kita tengok. Lama-lama hak kita beritahu tu, insya-Allah dekat habis. Bukan jadi ustaz, jadi sahabat lah. Kalau tak boleh belakang, jangan jadi belakang. Tak boleh jadi ustazah pun, jangan apa kita pun tak faham. Istilah Quran, kalau tidak mempengaruhi, akan dipengaruhi. Dan kita ilmu tak ada, dipengaruhi. Bila kita ada ilmu, yang pengaruh kita siapa? Kalau wahyu tak apa. Hak masalahnya yang percaya dengan wahyu. Akidah pun tak tahu. Sebab kita tak tahu lah, tak ada ilmu. Bila kita mengaji, sekurang-kurangnya kita selamat. Lepas tu, bonus lagu lain, kita boleh selamatkan orang lain. Ni kalau kita pun tak adalah. Bila jadi lain, ni masa orang. Tak apa masa orang hilang barang. Ni masa orang ni hilang layak ke syurga. Masa orang hilang layak ke syurga. Jangan. Salah kita juga, tak ada ilmu. Demikian mulai. Ya ayuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka, janganlah menyedihkan engkau. Kita tengok bila Nabi duduk dalam cabaran, barulah kita faham bahawa di sebalik cabaran tu ada keselamatan. Di sebalik cabaran, kan nak nyampai kepada orang, ada orang terima, ada orang tak terima, ada orang suka, ada orang marah, ada orang kata, kan? Mudah-mudahan tak ada orang kata. Tapi nak kata, di sebalik cabaran tu ada keselamatan. Di sebalik duduk saja, kesenangan, ada kemeranaan, kan? Jangan disangka hidup tenang tu tiada apa? Bukan tiada buaya. Tiada azab neraka. Senang-senang tu lah bahaya. Baik susah, baik mencabar. Kita tak mampu nak mencabar seperti Nabi, tapi sekurang-kurangnya meh-meh tak pada. Kan nak seumpama dok lah sebab kita ni Nabi kata tak ada nabi yang
diuji seberat. Tak ada. Akulah dibanding semua Nabi, akulah paling berat sekali ujian. Alladzina yusari'una fil kufri. Orang-orang yang bersegera dalam keingkaran. Bersegera dalam keingkaran. Orang inabah ni jumpa wahyu tak lari lah. Hak lari orang penyakit. Penyakit rumit kan, munafik kan. Mana bila dia comel dah. Lepas tu cak. Mana munafik kan. Allah beritahu Quran. Minal ladina qalu. Makna Nabi sedih ni, harap dah dia ni kan. Macam mana kita pernah ada perasaan, contoh siapa pun mungkin ada perasaan nak tolong dia supaya dia berubah. Dia tengok pergi sana pula, sedih dah. Nabi lah betul perasaan Nabi. Usah-usah tengok-tengok, pergi pula, aja tak nak buat pula kan. Jangan sedih. Minal ladina qalu, sebab dari orang yang berkata. Siapa ni? Orang yang dalam diri dia ada sifat munafik. Qalu, mereka berkata dengan lidah mereka, amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Bi afwahihim, dengan mulut mereka. Dengan mulut mereka. Sebab iman ni menunjuk kepada objek yang kita beriman tu, wahyu. Kan kita beriman dah, mengaji je tak. Jadi bila mengaji dah, beriman dah, ngaji tak ni, mana mulut dulu. Dia beriman ni perlu ada objek, makna Quran tu kita terima. Itu baru mana beriman. Walam tu'min qulubuhum, padahal belum lagi beriman hati mereka. Wa minal ladina hadu, dan sebahagian daripada orang-orang Yahudi. Bukan kerana dia Yahudi, kerana sifat dia tu. Bukan kerana orang Yahudi. Sifat tak comel dia tu, bukan kerana nama dia, bukan kerana bangsa dia, kerana sifat dia. Apa dia? Sama'una lil kadhibi, suka dengar berita bohong, hadis palsu, cerita khurafat, cerita tahyul. Suka dengar, suka sewa. Barang palsu, barang karut, Israeliat yang bercanggah dengan makna Quran, zahir Quran, contoh tak. Hak tu dia suka. Lepas tu suka dengar, suka sewa. Bimbang kalau penyakit kita hak jenis suka sampai WhatsApp ni, jelas tak jelas, betul tak betul, pok sewa orang lain. Share selalu. Mana penyakit ni? Allah sebut ni dalam bentuk Allah suka ke tak? Tak suka. Bila tak suka, Allah nak buat mana kalau dia mati? Sebab tu kita ni kan, jenis kita ni jenis suka telah bulat-bulat ke, jenis mikir sikit kalau nak terima. Kalau jenis suka telah bulat-bulat, tak sampai ke syurga. Jenis sampai WhatsApp kita telah bulat-bulat. Lepas tu saya telah bulat-bulat saya. Kita pula jenis nak beritahu barang ni barang tak betul ni, contoh tak. Letih kita nak beritahu. Hak jenis kita ni, sampai kita sewa, sampai kita sewa, sampai kita sewa. Mana jenis lagu ni Allah sebut dalam bentuk Allah tak suka dalam Quran. Dan Allah tepat ke mana dia? Neraka. Allah suka, Allah boleh syurga. Allah tak suka, kalau bentuk Allah tak suka, ni sebab dia neraka. Kalau bentuk Allah suka, Allah boleh syurga. Lepas tu tanya ni, Allah sebut Allah suka ke tak? Tak. Tak ada ke syurga, neraka. Lepas tu bila kalau kita ada rasa jenis telah bulat-bulat lah, macam mana ubat dia? Kita mengaji dulu jenis kalam yang tengah telah bulat-bulat. Apa dia? Quran.
Lepas tu baru kita akan jadi insaf. Dulu kita ingat tak apa. Lepas ngaji Quran, rupanya sifat tak jauh. Maknanya suka kita karut-karut, kita basuh, kita yang bercanggah dengan Quran. Tak ada kaitan dengan bercanggah, yang tolak pada Quran. Tak kira. Kita beritahu dia berlaku dia 3 tahap. Pertama, mula-mula kita bina sifat telah bulat-bulat, barang tak adalah. Apa tu? Al-Qur'an pada Mekah. Lepas tu tolak bulat-bulat, barang adalah. Dia akan jadi lagu tu. Lepas tu seba barang palsu. Dia 3 tahap. Pertama, telah bulat-bulat, barang tak adalah. Lepas tu tolak bulat-bulat, barang adalah. Dia jadi lagu tu. Sebab tu bila orang ni kita kata bercanggah Quran ni, dia gitu. Rumit nak dia betul. Sebab dia jadi sifat dah. Lepas tu dia jadi tukang sebar. Tukang sebar pula. Lepas tu tukang sebar ni mati. Kita ni asal jenis telah bulat-bulat orang tak adalah. Lepas tu kita tua pula, kita pula tukang sebar. Ya, gitulah betul-betul. Bohong ni termasuk hadis palsu. Sebab tu kalau orang metod dia jenis mencakap kita tahu mesti metod dia dengan hidup ni. Kan? Tok guru kata apa? Telan. Jangan tanya, telan. Dia pun telan. Bila dia mengajar betul lagu tu kita tahu dah. Metod dia ni metod ada masalah metod ni. Masa dia mengaji lagi dia bina metod tu. Lepas tu bila dia mengajar, bocor nasi. Begitu kena faham. Kenapa jadi metod lagu dia? Kenapa jenis main mana mencakap kenapa? Metod ni daripada start dia mengaji dulu. Dia bina lama dah. Nak betul kalau semula kau senyap. Lepas tu kalau kita tengok, kalau orang beritahu, ini palsu, ni hadis palsu ni. Jadi tengok tak? Dok. Tiap-tiap waktu yang waktu tu dia urang pula, kita pula tak dapat muka tu juga. Orang ni terang pula balik ni palsu. Kemudian dapat esok dia pula. Saya baru dah tanya tu, tak pernah habis. Itu ada cerita tu. Orang ni letih palsu. Hak ni duduk saya buat. Hak ni palsu. Ada saya buat. Gitulah. Hak yang jadi masa, hak yang tak ada ilmu, dia tak tahu, dia telan, dia tak tahu. Telan tu kenapa, dia tak tahu. Tak tahu dia, kalau tahu dia pasti. Betul tak? Sama'una lil kadhibi. Sama'una, dia nak dengar. Lepas tu nak sampai liqaumin akharin yang tak dengar. Ni wasal ni. Lam yaktukan, yang tidak hadir kepada engkau. Ni wasal ni wasal. Maknanya jenis mengaji saya sampai wasal. Barang tu palsu, dia tak beli mana. Tak betul, dia tak beli mana. Benda ni benda yang mencanggah Quran, dia tak beli mana. Yang berdusta pada Rasul tak beli mana. Yang ni sifat ni tak ada syurga, dia kena neraka. Tak jumpa syurga, jumpa neraka ada. Sebab sifat Allah tak suka. Sebab tu Quran makna lagu lain, dia huraian lagu lain. Dalam konteks Taurah ni, ubah matan atau ubah syarah. Hak nak disyarah lagu lain. Maksud lagu lain, disyarah lagu lain. Yuharrifuna al-kalim. Mengubah perkataan dari tempat yang diletakkan. Patutnya di sini dia huraian lagu, patutnya lagu ni dia huraian lagu ni. Itulah. Sebab itulah sebenarnya berlaku pertentangan dalam masyarakat ni. Kita jangan isu apa? Isu tuduhan-tuduhan jangan kita tak pilih. Isu dia metodologi, metod pengajian. Beza. Satu mengangkat metod Quran. Itu ni kita ada di qablihan. Setiap dakwaan mesti datang bukti. Qul hatu burhanakum. Allah ajar Nabi dan para sahabat lagu ni untuk nak menzahirkan barang yang dibuat oleh Yahudi Nasrani itu palsu. Masa sampai mati, beginilah cara untuk metod untuk pastikan barang itu betul salah, itu datangkan tulisan. Contoh kalau dua jiran tetangga bala. Ni tanah kita, ni tanah kita. Ni tanah kita, ni tanah kita. Kita jiran nombor 3.
Kita nak sokong siapa? Ha? Sokong tulisan. Sekarang lagu ni lah. Tak selesai lagu ni. Panggil, ambil geran. Ada geran tak? Ada geran itu. Panggil juru hukum. Maknanya haji hukum dia kata dah. Ni sebenarnya bahagian dia ni. Contoh tak? Jadi hak autoriti mana? Hak tulisan tu. Sekarang ni perbalahan masyarakat ni kita tak tepi. Tengok pada siapa ada tulisan. Itu yang autoriti. Bukan pada mu kata A kata B kata tak tepi. Yang penting hak betul ialah yang ada tulisan kat dia. Hujah kat dia. Hak tu betul. Bukan saya betul. Kadang saya kata betul. Bukan betul. Kan? Jadi kalau kita mengaji, inilah perbezaan metod agama Islam dengan metod bukan agama Islam. Islam dia ada metod ni. Islam semua metod lain. Metod mulut lebih berautoriti dengan tulisan. Sebab tu jadi agama Nasrani, jadi agama Yahudi. Jadi belok tu sebab metod mulut lebih utama pada tulisan. Kita pun Islam. Kalau dalam satu kelompok kita, mana kita guna kaedah mulut lebih utama tulisan. Jadi belok juga. Jadi Arkan, jadi Syiah. Gitu. Sebab tu kita ajar dalam mengajar kita ni, kalau nak tengok, nak tahu kesan metod tak betul ni ialah wujud dalam pengajian tu kesan, jadi kesan apa? Hujah benda. Dia kesan daripada lari pada tulisan ni. Kalau ikut tulisan tak ada hujah benda ni. Ngajilah Quran sama habis, kalau Allah sama habis, kalau Nabi sama habis, kalau sahabat sama habis, memang tak ada. Dia berlaku kerana pengajian tanpa metod tulisan. Lepas tu hujah tu guru. Lepas tu hujah ruh. Tiga ni mesti. Yaquluna, mereka berkata, yaquluna, mereka berkata, jika dia cara dia bagi provokasi. Bukan dia nak ajak masyarakat cari kebenaran, cari hitam putih. Kalau benda ni menepati Allah kata, Nabi kata, siapa pun wahyu kata, iaitu Allah kata, Nabi kata, sahabat kata, benarlah dia, bukan nak kata apa. Tak ada lagu ni. Dia macam provokasi. Kalau dia sebut lagu ni, ni cara-cara nak menjauhkan masyarakat daripada kebenaran. Dia provokasi. Jadi masyarakat ni takut. Coba dah mengaji Quran. Jadi dengar lagu tu tak mengaji. Gimana cara provokasi? Yaquluna, mereka berkata, in utitu, jika diberikan kepada kamu. Cara-cara pengaruh yang tak patut. Hada, ini, maka terimalah. Ini tu hukum lah. Hukum, terimalah. Kadang-kadang orang Yahudi ni, kadang-kadang dia berat nak jalan hak-hak dia. Dia Nabi ni tengok buku ringan sikit. Ni nafsu kau. Nafsu kadang-kadang tak. Wa illam tu'tahu, jika tidak diberikan, jika kamu diberi bukan hukum ini, fahdharu, maka berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah. Tengok huraian. Kata-kata ini mereka ucapkan ketika hendak meminta keputusan. Ini kata jadi kepada Nabi Muhammad SAW, di mana hal ini menunjukkan bahawa tidak ada yang mereka inginkan selain mengikut selera nafsu mereka. Benda hak dia tu tak rasa nak mana. Jadi dia nak ambil hak Nabi, ikut Quran Nabi ni ringan sikit.
Ni kita kata ni, hak dia, makna hak tak betul tak tolak belaka, hak yang betul tak terima belaka. Patutnya terima belaka lah. Nak milih-milih. Tengok huraian ni. Wa man yuridillah, barang siapa yang Allah fitnah ni mana? Allah menghendaki untuk menyesatkan dia. Fitnah ni mana? Bahaya. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk membiarkan dia sesat, sebagai hukuman kepada dia cari penyakit, wallah, falan tamlika lahu, dan engkau tidak akan punya kuasa. Engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolong. Engkau tidak akan mampu baginya dari azab Allah sedikit pun, tak boleh. Mana Allah hukum dia atas kesalahan dia. Kanser tahap 4, 1, 2, 3, 4. Allah kunci mati hati dia. Siapa boleh buka? Tak boleh. Bukan Allah kunci mati selalu, dia ada tahap dia 1, 2, dah tahap 4 dah. Atas kesalahan dia Allah bagi step 1 dulu, 2, 3, 4. Lepas tu kita nak bagi dia tu berpetunjuk setelah tahap 4. Boleh tak? Tak boleh dah. Allah tutup pintu dah. Sebab tahap 4 dah. Allah lama dah, banyak dah. Tapi dia yang mengabaikan peluang itu, lalu Allah kunci tahap 4. Sebab tahap 4 dah kunci mati. Lepas tu kadang-kadang kita kena beringat, tafsir Al-Quran tu hakikat dia bukan kita tafsir Quran. Hak dari mana Allah tafsir kita. Jadi Quran ni nak berasa jiwa kita. Kita tafsir mana Quran? Kenapa dah kita tafsir mana Quran? Bimbangnya ialah sebaliknya. Allah tafsir menyucikan kita daripada syirik, daripada dosa. Ulaika alladzina lam yuridillah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak ingin untuk menyucikan hati mereka. Mereka nampak mereka tak ingin mana? Macam tak obok, macam apa tak bahasa kita? Macam alahan. Rasa alahan dengan hukum-hukum Allah, dengan apa yang Allah sebut dalam alahan. Padahal Allah tak usah kena pada. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dunia ini kehinaan. Bagi mereka di dunia ini adalah kehinaan. Walahum, dan bagi mereka di akhirat nanti azabun azimun. Di akhirat nanti azab yang besar. Bukan lidah, khizyun, bukan lidah, kehinaan. Jadi kesimpulannya untuk hari ini dan untuk bila-bila setiap tajuk akhir kita mengaji Quran ni, kesimpulannya gitu je. Apa dia? Kena mengaji habis Al-Quran ni. Kan? Sebab benda-benda ada perkara-perkara macam tak payah mana nak ubah kepahaman tu. Tapi kalau tak ubah, risiko tinggi. Kan? Barang tak payah mana, hanya barang salah tu. Simple je. Tapi kalau tak ubah, itu malu pula barang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.